Assalamualaikum dan salam bahagia daripada saya Hilmi Ashley. Dan saya Dati Zaidi. Pastian terkini dan terbaik selama setengah jam bersama kami dalam Fokus hari ini 3 Jun 2016. Paparan utama Fokus hari ini 3 Jun 2016. Malaysia Kemboja setuju segera perjanjian Pantras Perdagangan Manusia dan Cukai berganda. Rondaan ditingkatkan 2 kali ganda cegah jenayah tingkat keselamatan negara. Pecat PNS usaha rasionalisasi jumlah penjawat awam. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Ahmad Bashar Ahmad Hanifah menafikan dakwaan kononnya Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Gurun, Datuk Dr. Leong Yong Kong meletakkan jawatannya sebagai Ahli Mesyuarat Kerajaan Negeri Esko Kedah. Ahmad Bashar sebaliknya berkata, Yong Kong kini hanya bercuti selama 2 minggu dan dijangka akan menjalankan tugasnya sebagai Esko seperti biasa mulai minggu depan. Katanya Yong Kong bercuti menyebabkan beliau tidak hadir dalam mesyuarat Esko yang diadakan bukan telah meletakkan jawatan Esko. Serah pada ni lah FCA. Cuti berapa lama tu Sri? Dia minta 2 minggu. Kalau kita bagi 2 minggu, kalau dah lepas seminggu dia nak balik pun boleh lah. Dia batal lah cuti dia. Tak ada masalah. Lagi tak ada surat apa? Tak ada apa? Dia masih Esko. Cuma dia cuti, kalau Esko dia tak main dalam cerat. Kalau dia habis cuti, dia nak ni dia main. Dia masih Esko. Beliau berkata demikian selepas menghadiri gotong royong Muafakat Kedah di Masjid Kampung Teluk Junus, Alustar Kedah. Pada Jumaat lalu, Yong Kong mengumumkan keluar parti MCA sekaligus meletakkan jawatannya sebagai timbalan pengerusi MCA Kedah. Adun Gurun itu bagaimanapun membuat pusingan apabila mengumumkan menyertai MCA semula dan timbul ura-ura Yong Kong ingin melepaskan jawatannya sebagai Esko. Mengenai kemasukan Yong Kong ke MCA semula, Ahmad Bashar berkata beliau menyerahkan perkara itu kepada pucuk pimpinan parti berkenaan di peringkat negeri kerana ia adalah masalah dalaman. Rondaan bersama Angkatan Tentera Malaysia ATM dan Polis Diraja Malaysia PDRM ditingkatkan 2 kali ganda tahun ini secara berperingkat bagi mencegah jenayah dan meningkatkan kawalan keselamatan negara. Panglima ATM Jeneral Tan Sri Zulkifli Mohamad Zain berkata, operasi bersama di bawah Strategi Lautan Biru Kebangsaan NBOS itu akan melibatkan penambahan anggota dan kawasan rondaan di sekitar Lembah Kelang. Jadi dengan adanya kerjasama daripada ATM itu, maka pihak PDRM akan dapat meronda dengan lebih berkesan kerana anggota lebih ramai dan meluaskan lagi kawasan rondaan jenayah mereka. Pada masa sama, pihak ATM turut mengkaji keperluan memperluaskan kawasan rondaan di luar kawasan Lembah Kelang. Katanya kepada pemberita semasa diminta mengulas mengenai rondaan bersama itu selepas melancarkan tabung Ihya Ramadan ATM di Bilik Rawatan Islam Ibnu Sina dan Pusat Kaunseling Islam Al-Ghazali di Masjid Khalid Al-Walid hari ini. Turut hadir Panglima Tentera Udara Jeneral Tan Sri Roslan Saad, Panglima Tentera Laut Laksamana Datuk Seri Panglima Ahmad Kamaruzaman Ahmad Badaruddin dan Timbalan Panglima Tentera Darat Lieutenant General Ahmad Hasbullah Muhammad Nawawi. Sementara itu, Bilik Rawatan Islam Ibnu Sina dan Pusat Kaunseling Islam Al-Ghazali di Masjid Khalid Al-Walid yang dirasmikan oleh Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Zulkifli Mohamad Zain hari ini menawarkan perkhidmatan bukan sahaja kepada pegawai dan anggota tentera, malah kepada ahli karyah masjid tersebut. Jadi saya akan minta kedua-dua pusat ini untuk bukakan website bagaimana mereka yang ingin mendapat rawatan pergi kepada website, daftar website kepada di website itu, dan seterusnya pusat-pusat ini akan kontak mereka lah untuk memberi appointment dan sebagainya, khususnya kepada orang awam. Anggota tentera itu boleh datang ke sini lah. Pusat Kaunseling dan Rawatan yang dikendalikan oleh Kor Agama Angkatan Tentera Kagat ini sekaligus mengembangkan peranan dan fungsi Masjid Khalid Al-Walid sebagai pusat komuniti Islam. Terdahulu, pemimpin tertinggi Angkatan Tentera merasmikan tabung Ihya Ramadan yang menjadi aktiviti rutin tahunan.
kepada masjid-masjid dan surau-surau di dalam Angkatan Tentera Malaysia ini, di seluruh Malaysia. Perbelanjaan itu adalah daripada sumbangan-sumbangan daripada zakat yang telah disampaikan kepada ATM, dan juga kita memberi bantuan sumbangan kepada saudara-saudara baru kita. Manakala sumbangan tabung zakat Angkatan Tentera Malaysia ATM untuk masjid, surau Jumaat dan surau ATM bagi tahun 2016 sebanyak RM136,000 untuk melaksanakan program Ihya Ramadan dengan agihan RM1,000 kepada 51 buah masjid serta surau Jumaat dan RM500 kepada 170 surau ATM. Penyedia sistem pembayaran elektronik ETC Tak Shenggo Sdn Bhd TNGSB hari ini melancarkan jam berserta kad bayaran pertama di Malaysia yang dilengkapi ciri bayaran dan tambah nilai. Ketua Pegawai Eksekutif TNGSB Syahrul Nizam Samsudin berkata, menerusi jam berkenaan pengguna tidak lagi perlu membawa kad atau wang bagi membuat pembayaran di beberapa premis yang dilantik TNGSB. Jam yang dikenali sebagai time traveler itu juga memenuhi keperluan gaya generasi masa kini yang mengutamakan kemudahan tanpa mengira lokasi. Bagi tambah nilai pula, ia sama seperti menggunakan kad Tak Shenggo, iaitu pengguna hanya perlu menyentuh jam berkenaan pada mesin tambah nilai. Kadar tambah nilai juga sama, iaitu minimum RM10, manakala nilai maksimum dalam jam berkenaan ialah RM1,500. Katanya pada sidang media selepas memperkenalkan jam time traveler itu hari ini. Syahrul Nizam berkata buat masa sekarang jam berkenaan hanya didatangkan dalam dua pilihan warna, iaitu hitam dan putih, sesuai dengan semua golongan yang ingin menampilkan kelainan. Ia dijual pada harga promosi RM155 setiap satu mulai hari ini sehingga Ahad ini, berbanding harga biasa RM239 seunit. Warna lain seperti coklat, merah jambu dan biru akan dikeluarkan Ogos depan. TM Research and Development Sdn Bhd TMRND Unit Telekom Malaysia Berhad TM memeterai perjanjian usaha sama dengan syarikat inkubator yang dibimbing oleh Universiti Malaya UMCH Teknologi Sdn Bhd untuk menjalankan kajian dan pembangunan R&D bersama pada masa depan. Kumpulan itu dalam satu kenyataan hari ini berkata perjanjian usaha sama itu adalah untuk bekerjasama dalam bidang R&D bagi projek perkhidmatan aplikasi domain informatif IDAS di bawah TM R&D. Menerusi kerjasama itu, TM R&D akan membangunkan platform perkhidmatan Internet of Things IoT bagi aplikasi e-kesihatan, manakala UMCH akan membantu dalam aspek analisis data kesihatan, pemantauan dan algoritma kecergasan bagi sistem IDAS itu. Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa Universiti Malaya Profesor Dr. Awang Bulgiba menambah, perjanjian usaha sama itu juga bertujuan untuk mengurangkan kos penjagaan kesihatan dan menjadikan perkhidmatan penjagaan kesihatan terhubung tersebut boleh dinikmati orang awam pada kos yang minimum. Ringgit ditutup tinggi berbanding dolar Amerika hari ini seiring dengan kebanyakan mata wang Asia dan pasaran ekuiti yang lebih baik. Pada pukul 5 petang, ringgit disebut harga pada 4.1430 berbanding dolar Amerika berbanding 4.1470 pada Khamis. Ringgit juga diniagakan tinggi berbanding kebanyakan mata wang utama lain kecuali yen Jepun. Mata wang tempatan naik berbanding dolar Singapura kepada 3.0098 daripada 3.0145 pada Khamis, meningkat berbanding euro kepada 4.6182 daripada 4.6484 dan menokok berbanding pound kepada 5.9788 daripada 5.9891. Ringgit susut berbanding yen kepada 3.8058 daripada 3.8035 semalam.